Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah selawat? Kalau belum selawat, jom kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang ke Bual Bicara Terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya, Naim Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, perkataan wakaf selalu kita dengar dan kita gunakan dalam kehidupan hari ini. Cuma persoalannya ialah, adakah wakaf moden? Dan jikalau ada, apakah yang dimaksudkan dengan wakaf moden? Juga dibenarkan ataupun bagaimana, dan apakah aplikasinya? Ini semua akan kita rungkaikan di bawah satu topik perbincangan, iaitu fiqh wakaf moden dan aplikasinya, bersama dengan panel jemputan kita yang bila sekali pandang handsome, dua kali pandang lagi handsome, iaitu Al-Fadhil Prof Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dari sihat? Alhamdulillah sihat. Datuk sihat Datuk Alhamdulillah seadanya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk yang sudi bersama dengan kita pada hari ini, dan juga kepada anda yang sudi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baik, seperti biasa, yang ada sebarang kemusykilan boleh buat panggilan ke 1800 881677. Makcik dah call banyak kali tak diangkatnya. Tak apa makcik, boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan yang ingin kita ajukan berkaitan topik kita, iaitu wakaf moden dan aplikasinya. Baik, untuk pertama ini kita nak dengarkan dahulu apakah permulaan ataupun mukaddimah topik kita pada pagi ini. Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum. Dan pastinya kita nak yang terbaik pada pagi yang mulia ini. Tambah-tambah pula Nabi SAW dia suruhkan kita sentiasa berada dalam majlis ilmu. Betul. Dan majlis ilmu ni pula sudah pastinya macam-macam cara. Dulu kalau ikutkan zaman Nabi SAW, nak dapat ilmu mesti berada depan Nabi SAW. Allah. Kalau nak dapat ilmu, Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi SAW dalam tubuh lelaki yang kemas, lelaki yang bersih, cantik, handsome, datang rapatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW, dan beliau menyebut, ya Rasulullah, balighna anil Islam. Ajar kami, alimna, balighna, alimna, ajar kami tentang Islam, ajar kami tentang iman, ajar kami tentang ihsan. Jadi maknanya dulu kaedah mencari ilmu adalah dengan kaedah bertemu muka. Betul. Face to face dalam bahasa kampung saya. Ya, jadi maknanya berdepan. Tetapi hari ini dengan macam-macam cara, termasuk kaedah kita menonton Tanyalah Ustaz dalam TV. TV3 kita tengok, Masya Allah, kita buka tu pun dah dapat dalam majlis ilmu yang mana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihil jannah, atau kama qala. Siapa saja yang menghidupkan majlis ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla, termasuk dengan menonton Tanyalah Ustaz. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang wakaf ni, kalau ilmu, transformasi ilmu itu berlaku daripada zaman Nabi sampai hari ini, telah mempunyai macam-macam kaedah untuk sampai ilmu. Sekarang boleh tengok dalam TV, boleh tengok dalam Facebook, boleh tengok dalam Instagram, dalam TikTok. Masya Allah, saya pun tak sangka dalam TikTok juta orang tengok. Saya ada TikTok? Saya ada, tapi saya tak aktif sangat. Tapi orang duk copy saya punya video, masukkan dalam TikTok dan sebagainya. Ada yang ambil daripada Tanyalah Ustaz, pendek-pendek dia orang potong, budak-budak ni dia suka juta.
Alhamdulillah rezeki, tersebar ilmu. Cumanya nak bagi tahu dalam bab wakaf pun begitu juga. Zaman Nabi SAW, wakaf itu dilakukan dengan memberi, orang kata apa, sumur ataupun kita katakan telaga untuk diminum, macam telaga Talhah, telaga Osman bin Affan, dan banyak lagi, telaga Abdul Rahman bin Auf, tanah-tanah yang diwakafkan oleh Abdul Rahman bin Auf dekat Madinah Al-Munawwarah, dekat Masjid Nabawi yang kita semayang ni. Sekarang ni orang tengah berpusu-pusu menuju ke Makkahul Mukarramah. Sebelum tu, sekarang yang sampai awal dia pergi ke Madinah. Masya Allah, sampai ke Madinah tu tuan-tuan perempuan, tempat-tempat yang kita semayang, kemungkinan tempat itu adalah tempat wakaf para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin di situ wakaf Osman bin Affan, mungkin di situ wakaf Talhah bin Ubaidillah, dan ramai lagi. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita kena sentiasa memahami konsep wakaf itu. Wakaf ni apa dia? Wakaf ini adalah satu pemberian, satu harta yang telah diberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia wakafkan suatu benda itu kepada Allah, dah tak ada boleh ambil lagi dah. Katakanlah saya wakafkan tanah ini untuk perkuburan sebagai contoh. Maka bila saya sebut perkuburan tu, dia jadi macam mana? Dia jadi wakaf khusus untuk kubur. Dia tak nak tukar-tukar kecuali atas arahan pemimpin atau pemegang amanah. Cumanya bila dia dah wakafkan tu, dia wakafkan tanah tu, boleh tak anak saya nak ambil tu untuk dirinya, tak untuk boleh buat rumah dia? Tak boleh, sebab dah jadi milik Allah dan dimanfaatkan kepada umat manusia, umat Islam khususnya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan, bila konsep wakaf yang telah diketengahkan atau telah diajar oleh Nabi SAW di zaman Nabi, masa pembinaan Masjid Nabawi, masa pembinaan Masjid Quba, jadi semua itu memberi inspirasi kepada kita macam mana kita nak meningkatkan lagi wakaf pada hari ini agar wakaf kita itu lebih kemas. Betul. Kalau di Mesir kita ada Al-Azhar, Jamiatul Azhar, Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar itu terbina atas wakaf. Pernah suatu ketika duit yang ada pada Universiti Al-Azhar lebih banyak daripada duit yang ada pada kerajaan Mesir. Subhanallah. Lebih banyak Jadi maknanya well managed zaman dahulu. Maknanya boleh terbina ni Universiti Al-Azhar, boleh digunakan macam-macam cara. Macam di Oxford, walaupun tak digunakan wakaf, tapi digunakan endowment. Tapi nak bagi tahu, Oxford jadi hebat hari ni kerana dengan infak-infak yang diberi oleh mereka yang mencintai ilmu. Tapi kita di Malaysia, kita tukar jadi wakaf ilmu, wakaf tunai dan sebagainya. Itulah dinamakan wakaf moden pada hari ini. Baik Ustaz, selalu kita dengar ialah senang buat duit. Apa kata kita tukar kepada senang buat pahala? Bagaimana? Tonton majlis ilmu dan kita berwakaf. Baiklah, ada satu soalan pagi ini yang menarik untuk kita bincangkan dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam Pak Su. Apakah kaedah aplikasi yang diguna pakai dahulu berbanding kita di zaman moden hari ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, kalau kita lihat kepada konsep wakaf, zaman Nabi SAW diberikan tanah. Tanah itu digunakan untuk kebaikan. Dia panggil wakaf khairi. Untuk kebaikan, untuk masjid, untuk umat Islam, untuk Nabi SAW menggunakan ia kepada kebaikan, untuk para sahabat berkumpul di waktu jihad dan sebagainya. Jadi itu adalah konsep nampak benda tu. Tapi pada hari ini perkara itu telah dimodernisasikan, telah dikontemporarikan agar nampak lebih senang untuk kita berwakaf. Dulu nak wakaf kena ada tanah, kan, kena ada telaga, beli telaga. Lepas tu kita wakafkan, beli barang-barang alat-alat peperangan, senjata peperangan untuk perang zaman dulu, kuda dan sebagainya, diwakafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang boleh pakai untuk peperangan. Maka itu zaman dahulu. Zaman sekarang ni macam mana nak wakaf? Hari ni orang bangun tengok-tengok dalam TV, tengok-tengok dalam Facebook, wakaf masjid. Kita tengah mengutip dana untuk wakaf masjid. Ini nombor akaun. Dia hanya hantar akaun. Ada yang bagi RM2, ada yang bagi RM5, ada yang bagi RM10. Itu mengkontemporarikan lagi kaedah wakaf yang telah diajar oleh Nabi SAW. Nabi bagi konsep. Jadi kita
wujudkan benda-benda yang baru. Itu cukup cantik. Betul. Dan banyak sebenarnya faedah dia tuan-tuan perempuan bila kita berwakaf ni, Dai. Sebab kadang-kadang ada orang kata, perlu ke kita wakaf-wakaf ni? Sebab macam tak nampak kelebihan kepada kita, Ustaz. Betul. Kita kena ingat bila kita berwakaf, bila kita memberi infak, dia akan memberi kesan kepada kita apabila mati. Mati itulah yang menyebabkan kita akan ingat, aku nak buat sesuatu. Apa yang tuan-tuan dapat belum tentu kita punya. Katakan contoh, ya, saya dapat gaji hari ni. Gaji saya itu bukan saya punya. Belum tentu. Bila jadi saya punya? Apabila saya infakkan fi sabilillah, saya punya. Bila? Di akhirat kelak. Allah. Bila saya akan menjadi milik saya? Apabila saya bersedekah, bagi orang susah, bagi orang nak makan, bagi anak-anak yatim, itu milik saya di akhirat, bukan milik orang lain dah. Betul. Sebab saya infak. Nombor 3, bila jadi milik kita? Apabila kita gunakan duit itu untuk wakaf. Hari ni katakanlah saya wakaf sebidang tanah, ataupun saya wakaf sejumlah duit, lebih kurang RM100, RM200, RM300, RM1,000, RM2,000 contoh, untuk buat pembinaan masjid ataupun tiang masjid. Tak kisahlah apa dia pun. Saya bagi katakan, okey, ni tiang ni saya punya. Berapa kos tiang? Kos tiang ni tiang saja tiang saja lebih kurang RM20,000 contoh. Katakanlah saya ni ada rezeki lebih, saya pun wakaf RM20,000. Masjid tu terbina, penuh orang datang semayang. Saya mati hari ni saya niat wakaf, masjid terbina, bermula saat ini sampailah hari kiamat, sampai di padang mahsyar, benda itu akan sampai pada kita. Subhanallah. Itulah milik kita. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, ya, jangan kedekut untuk berwakaf. Kita kena fikir, apa yang aku dapat di akhirat kelak? Paling mudah Nabi SAW ajar, at'imut ta'am, bagi orang makan, sudah cukup dah. Bagi orang makan, itu pun bukan wakaf. Betul. Itu sedekah. Bagi orang makan, gembirakan hati orang, dapat pahala dengan memberi itu. Sebab Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam, kau masuk syurga dalam keadaan selamat dengan bagi makan saja. Subhanallah. Sebab tu hari ini kelebihan orang kata wakaf moden ini ialah kita dapat menyumbang walaupun kita kurang kemampuan. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita membicarakan tentang topik fiqh, iaitu wakaf moden dan aplikasinya, bersama dengan guru kita Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Ustaz, bila sebut tentang wakaf, kita selalu dengar dan kita selalu sebut. Tapi apakah falsafah wakaf yang sebenarnya, Ustaz? Silakan. Okey, Dai dan tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bila kita tahu dan kita faham erti dan maksud daripada berwakaf, kita akan rasa semangat untuk berwakaf. Betul. Lagi kita bersemangat. Sebab apa kita kata bersemangat? Pertama, kita akan lihat bahawa wakaf itu dapat membantu semua perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Kita nak buat masjid, alhamdulillah, ia bermula daripada wakaf. Betul. Kita nak buat sekolah, ya, sekolah agama untuk anak-anak bangsa kita, hafaz Quran dan sebagainya, bermula daripada wakaf. Jadi semua itu untuk apa? Untuk keagamaan. Jadi kalau kita letak bahawa apa yang kita bagi itu untuk agama kita, kita akan bersemangat untuk berwakaf. Itu sebabnya kita jangan terlalu berkira sangat, jangan terlalu orang kata apa, duk fikir kata ini sampai ke tak sampai. Jangan. Sebab itu akan merugikan kita sebagai orang Islam. Nampak tak? Itu yang pertama. Nombor 2, tentang pendidikan. Pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Hari ini alhamdulillah di universiti, ya, di IPTA, betul, macam saya di UKM, kita ada wakaf tunai. Kita ada wakaf-wakaf yang boleh kita gunakan untuk membangunkan anak bangsa kita. Kita ada penggunaan wakaf yang telah dipersetujui. Ya, makna kita melalui wakaf Selangor, lepas tu wakaf Selangor dia bagi balik kat kita, dan duit yang telah diberi kepada kita itu dimanfaatkan. Dan baru-baru ni alhamdulillah wakaf, ya, bila Majlis Agama Islam, ya, di Sarawak, dia serahkan hampir 5 juta wakaf kepada UKM, Fakulti Pengajian Islam. Untuk apa? Duit tu tak dipakai.
5 juta itu dilaburkan pada tempat yang telah disepakati, yang menjamin modal, manakala untung itu digunakan untuk kebajikan anak-anak Sarawak yang beragama Islam, kemudian dibantu pula membantu budak perkembangan pembangunan Fakulti Pendidikan Islam di UKM. Jadi ini salah satu daripada usaha yang baik. Nampak tak? InsyaAllah kalau katakan 5 juta dilaburkan mungkin dapat 250,000. 250,000 lah digunakan sepenuhnya untuk membangunkan anak bangsa kita. 5 juta tak dikacau. Betul. Tengok, nampak tak? Maknanya aset itu dipegang, dana asas dipegang dan memberi impak kepada pendidikan anak bangsa kita. Itu nombor 2. Nombor 3, tentang bantuan sosial. Ya, bantuan sosial juga memainkan peranan untuk apa? Untuk membantu masyarakat kita, rakyat Malaysia khususnya, untuk menjadikan mereka ini dapat hidup dengan aman dan damai. Itu ada orang wakaf apa tahu? Wakaf sosial ni antaranya orang wakaf jambatan wakaf sosial. Orang boleh guna. Kita ingat dua. Jangan. Itu wakaf. Selalunya kita duduk nampak, itu tak wakaf ke tu? Wakaf. Ada orang, kenapa dia panggil wakaf? Sebab wakaf tu orang laluan ramai, laluan orang dulu dia buat kesian, orang lalu nak tunggu bas kan, tak ada tempat nak berteduh, hujan kesian, basah duduk bawah pokok. Jadi adalah orang hamba Allah dulu orang lama-lama dia kata tak apalah, dia buat di tempat berteduh, dia panggil wakaf. Jadi wakaf itu diguna sampai hari ini. Kan? Tapi orang tahulah dia tak menjaga wakaf-wakaf itu. Sayang. Bahkan dia rosakkan, dia cemarkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Nombor 4, dia panggil kemudahan hospitality. Kemudahan hospital ada yang beli hari ini macam di PPUKM, ya. Saya cakap sebab saya orang UKM, kan, saya pensyarah di UKM. Saya juga terlibat dengan pencarian dana wakaf dan sebagainya untuk UKM. Bayangkan tuan-tuan dan puan, bila kita letakkan dekat situ ada orang bagi 1.5 juta sebagai contoh untuk alat yang kita scan ni, alamak, X-ray. Bukan murah barang elektrik, barang hospital ni. Ya Allah, sikit pun mahal. Dia punya injection mahal. Semua tu diwakafkan. Alhamdulillah. Baru ni ada pula yang wakaf sampai 2, 3, 4 juta untuk peralatan-peralatan pesakit-pesakit kita. Orang Islam pakai, orang bukan Islam pakai. Ini cukup baik. Yang kelima, dipanggil kepentingan jihad. Ini digunakan untuk jihad zaman Nabi, kudanya, untanya, alat-alat peperangan. Yang terakhir dia panggil, ni jarang orang dengar, dia panggil wakaf untuk kepentingan haiwan. Haiwan pun dapat. Masya Allah. Itu sebabnya kalau kita ada ilmu, kita akan rasa gembira untuk berwakaf. Itu sebabnya kita kena sama-sama menggarap jiwa kita, mengharap kawan-kawan kita, keturunan kita, keluarga kita untuk sama-sama berwakaf daripada harta kita yang Allah bagi pinjam. Sebab itulah seperti mana yang saya katakan, ia milik kita. Subhanallah. 6 kelebihan yang jikalau kita wakaf, iaitu yang pertama, bantu semua tentang agama, pendidikan, bantuan sosial, hospitality, kepentingan jihad dan juga kepada haiwan. Saya tertarik satu soalan dari sahabat kita, Mas Ripah Nur Jamai. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum wakaf moden? Dan apakah jenis-jenis harta yang boleh diwakafkan melalui wakaf moden pada masa kini? Yang kedua, apakah syarat-syarat yang perlu dilihat sebelum mewakafkan sesuatu harta dan apakah kebaikan wakaf moden pada pewakaf? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah atas soalan. Okey. Soalan tu menarik ya. Sebenarnya apakah kebaikan daripada wakaf tu tadi? Betul. Ya, soalan dia apakah kebaikan wakaf dan macam mana, apakah harta-harta yang boleh kita wakafkan, dipanggil wakaf moden. Harta yang paling mudah wakaf moden hari ni dipanggil wakaf tunai. Wakaf tunai. Duit ada bang. Sekarang orang nak, kalau minta tanah, bukan semua orang ada tanah. Betul. Betul, Dai ada tanah tak? Tak ada. Tak ada. Ada orang ada tanah cukup-cukup, dia nak buat rumah dia sendiri kan. Betul tak? Kalau dia bagi, dia nak pakai apa? Dia nak makan apa? Dia nak duduk atas apa? Jadi oleh sebab itu dia terpaksalah berwakaf secara mudah hari ini untuk anak-anak muda. Budak-budak muda yang sekolah pun ataupun yang ada duit dia memiliki sendiri, dia boleh berwakaf walaupun dengan RM2, walaupun dengan RM3, RM5, RM10. Nampak tak? Jadi itulah wakaf yang paling mudah yang kita boleh wakafkan. Begitu juga kalau di dalam negara kita ni juga, kita ada wakaf seni.
Wakaf seni macam mana Ustaz? Ramai orang tak tahu. Wakaf seni ni tu sebab kita kena berhubung dengan majlis-majlis agama Islam negeri-negeri. Majlis agama Islam negeri Selangor, majlis Islam negeri wilayah, majlis Islam negeri Johor, majlis Islam negeri Kelantan, Terengganu, Kedah. Setiap negeri tu dia ada majlis agama. Sebab wakaf ini di bawah sultan dan di manage oleh majlis agama. Jadi bayangkan kita pergi sana, rupanya dekat negara kita ni dia ada wakaf seni. Contoh, dai penulis lirik. Dai penulis lirik. Jadi maknanya dai ni orang seni. Jadi dia dibayar. Buat lirik tu bukan lillahi taala. Duit orang bayar. Orang bayar duit. Orang gunakan. Jadi apa sahaja sumbangan daripada seni yang kita dapat itu, yang kita buat, diwakafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepada pemegang amanahnya seperti Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk managekan kita punya duit itu. So duit kita tu akan mengalir, apa yang kita buat itu yang dibayar semua akan mengalir masuk ke wakaf. Jadi sumbangan kita, sebab ada orang dia bukan satu, kalau dia buat lagu bukan satu lagu, banyak lagu dia buat, tapi lagu tu istilah lagu-lagu yang membawa kepada kebaikan. Kalau lagu tu maksiat memang tak dapat lah. Jadi antara syarat untuk kita berwakaf, benda tu mesti milik kita. Betul. Tak bolehlah saya nak wakafkan, saya nak wakaf harta ni. Berapa banyak? 50,000. Banyak. 50,000. Siapa punya duit? Saya curi berbank. Tak boleh. Tak boleh. Saya curi duit orang. Saya ambil duit orang. Saya tipu orang. Tak boleh. Saya wakafkan 100,000 untuk masjid surau kita. Duit tu datang dari mana? Oh, saya rasuah. Ni hasil daripada rasuah saya. Memang tak dapat. Tak boleh. Dia mesti daripada milik kita, milik penuh. Yang kedua, daripada sumber yang halal. Yang ketiga, boleh kekal dan sampai bila-bila. Ada orang dia salah tau. Macam mana Ustaz? Dia salah. Dia bagi wakaf. Dia wakaf apa benda tau? Dia bagi wakaf nasi bungkus 100 bungkus nasi bungkus. 100 bungkus nasi belauk gitu. 100 bungkus nasi kandar sebagai contoh. Subhanallah. Itu tak dipanggil wakaf. Itu dipanggil it'amut ta'am. Wakaf ni dia kena ada barang tu. Yang aset tu kena ada. Kena kekal. Kena kekal. Jadi itu sebabnya dia macam meja ni katakan. Dai wakafkan untuk Tahniahlah Ustaz. Contoh kan, ada orang nak bagi, kata saya sukalah tengok Tahniahlah Ustaz ni daripada saya muda sampailah tua. Daripada suami ada sampai suami meninggal. Daripada isteri ada sampai isteri meninggal. Duk tengok Tahniahlah Ustaz. Kesian tengok meja sama je kata. Tak apalah, saya nak wakaf kata untuk Tahniahlah Ustaz. Boleh, tak masalah. Jadi maknanya wakaf tu benda ni mesti ada. Mesti ada. Dia tak ada orang makan meja ni. Benda ni akan ada sampai bila-bila. Kalau kata nak tukar, kata dah rosak, dia ada pula. Istibdal, wakaf istibdal, pertukaran barang yang dah ada yang rosak tu nak tukar macam mana. Semua tu ada kaedah dia. Jadi itu sebabnya wakaf-wakaf moden ini kita kalau boleh buat, kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita bertanyalah kepada pusat-pusat yang menjaga ataupun majlis agama yang menjaga wakaf di negeri tersebut. Macam kita di Selangor, Selangor lah. Kalau wilayah lah. Baik, jadi kalau kita nak berwakaf, pastikan wakaf tu ataupun harta yang kita nak wakafkan tu milik kita, jangan milik orang lain. Baik, soalan seterusnya dari Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kepentingan ibadah wakaf? Yang kedua, bolehkah non-Muslim berwakaf dan kita memberi wakaf kepada orang yang bukan Islam? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Syah. Tak tahu apakah kepentingan wakaf? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apabila seseorang itu meninggal dunia, apa yang ikut dia? Apa yang ikut dia? Kata Nabi SAW, ilman nasyarahu, ilmu yang dia sebarkan. Kadang-kadang ada macam contoh kan, ada orang dia ambil saya punya, katakan saya dah meninggal dunia atau masa hidup ni, saya kata apa yang saja yang korang rakam saya wakafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ilmu kita yang telah diwakafkan. Sampai bila-bila orang akan tengok video tu, sampai bila-bila. Itu sebab jangan buat jahat dalam video. Jangan kita buat benda-benda yang bukan-bukan dekat TikTok apa semua. Bila dah taubat, benda tu tak ada. Nak buang bukan senang, Sekarang ni saya tak tahu mana orang dapat semua tu.
Macam gambar saya zaman-zaman belajar kan. Jumpa Oh, spek besar tu. Dia panggil spek 3 dimensi. 3 dimensi. Oh, masuk air boleh pakai spek tu. Dalam kebakaran asap-asap boleh pakai tu. Dia semua spek boleh pakai lah orang ni. Bosar bapak masa tu zaman belajar, kan. Ada manalah orang dapat benda Allah tu. Kita tak jumpa. Kita pun tak jumpa. Saya pun tak ingat. Saya kopi simpan. Sebab kata ni kenangan ni, kan. Orang boleh jumpa. Tu sebabnya kalau benda-benda baik yang kita sebarkan dalam YouTube, Facebook, dalam TV apa semua tu, wakafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan dapat pahala kat situ. Nombor 2, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, antara benda yang juga boleh membawa kepada kebaikan daripada berwakaf tu, anak-anak soleh yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan harta kepada anak-anak kita. Anak-anak kita pula tengok, dah mereka pun kaya alhamdulillah. Dia wakafkan atas nama mak bapak dia. Oi, ramai hari ni buat. Dia kata okey ni air, tong air macam saya buat kat UKM untuk arwah ayah. Arwah ayah dia meninggal dunia, kan. Dia tak sempat tengok apa? Tak tengok anak-anak dia berjaya, kan. Jadi bila dia meninggal dunia, orang kata apa? Saya pun belikan air, kan, jenama tertentu, bayar servis dia setiap tahun. Air tu bila tengok pelajar-pelajar minum, kan, time pelajar masuk nanti, kan, ataupun sebelum ni, masa sebelum tu belum PKP, pelajar minum, saya rasa kalau kira-kira sampai tak kurang 300 orang pelajar minum. Subhanallah, ramai. Jadi maknanya benda tu memberi impak. Tinggalkan anak-anak berwakaf untuk mak bapak dia dengan harta yang mereka ada. Mungkin harta peninggalan yang mereka ada ataupun duit gaji yang mereka ada, mereka gunakan untuk mak bapak dia. Itu akan bawa sampai ke akhirat. Subhanallah. Lepas tu mushafan warathahu, Quran-Quran yang dia beli diwakafkan. Itu ramai orang berwakaf bila pergi Mekah, diwakafkan Quran. Banyak, kan, wakaf Quran. Ada kat Malaysia pun diwakafkan Quran dekat masjid dan surau. Itu juga akan sampai bila-bila akan melekat kepada kita, kan. Hari ni pula ada cara moden. Bila pergi Mekah tu, dia tengok ramai orang susah, makcik-makcik, ya, nak tolak, kalau nak upah orang tolak tu mahal. Jadi kita pun bila sana, tak apalah, saya belikan kursi roda harga 300 ke 400 ringgit, wakafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, letak kat Masjid Haram. Hari ni orang bukan letak Quran saja. Orang letak kerusi roda. Saya antara yang terawal buat benda tu. Subhanallah. Masa tu saya kata orang nak buat apa ni aku ni? Quran dah ramai yang buat. Saya tengok, ada tu. Saya pun beli untuk saya. Saya pun letak, bawa ke jemaah nampak. Ustaz buat apa tu, Ustaz? Ustaz beli apa? Beli kerusi roda. Saya nak wakafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Haram. Ramai guna. Saya dapat pahala. Dan itu sebabnya tuan-tuan puan-puan, benda-benda macam inilah bila kita buat, dia akan beri kesan yang baik kepada kita. Baik. Banyak benda yang boleh kita wakafkan, antaranya ialah ilmu kita. Baiklah, kita nak istighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Prof. Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita membicarakan tentang wakaf moden dan aplikasinya. Jadi sebarang kemusykilan boleh buat panggilan ke 1800 88 1677 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang belum dijawab oleh panel kita berkaitan, adakah non-Muslim boleh berwakaf? Dan adakah kita boleh berwakaf kepada non-Muslim? Silakan Ustaz. Okey, macam saya katakan tadi, ya, bahawa Nabi SAW dia pesan kepada kita bahawa amalan-amalan yang kita buat ini akan sampai di akhirat yang menyebabkan kita masuk syurga. Yang mana pertama tadi, ilmu kita, katakan ilmu yang saya letakkan tadi, saya kongsikan, yang non-Muslim dia dengar, boleh tak? Boleh. Adakah kita kata tak boleh, awak bukan Islam, jangan dengar ni wakaf ni, wakaf ilmu? Tak ada. Boleh. Tak boleh. Tak boleh kita cakap dulu. Mereka ada hak untuk mendengar, dan mungkin daripada ilmu itu menyebabkan kita dapat tarik dia untuk menerima Islam.
Itu yang saya boleh katakan. Dan kalau kita lihat hari ini juga, non-Muslim hari ini sudah boleh juga untuk memberi wakaf. Ya, menerusi majlis agama. Dan Majlis Agama Islam Negeri 9 ada pakej untuk orang bukan Islam. Tapi ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mufti Negeri Sembilan, Sahibul Samah Mufti Negeri Sembilan, bahawa orang bukan Islam kalau dia nak berwakaf, dia nak bagi duit, sebab hari ni orang bukan Islam tengok, baguslah cara Islam manage wakaf. Jadi dia kata, duit yang saya ada, harta yang saya ada, saya nak bagi. Nak bagi kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sebagai contoh, untuk dimanfaatkan kepada umat Islam, dimanfaatkan kepada rakyat Malaysia, dimanfaatkan untuk Negeri Sembilan sebagai contoh, maka itu tidak ada masalah. Maka Majlis Agama Islam Negeri itu akan manage. Cuma ada syarat-syarat dia lah. Dia tak boleh dia bagi duit tu, dia kata tolong buatkan dia panggil rumah ibadat dia ke, tak boleh lah. Dia kena ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Dia hanya bagi je barang dia, dia hanya bagi je duit dia. Macam contoh, ada sekali tuan-tuan yang dikasih sekalian, kami pergi ke Johor, ada ceramah di Johor. Bayangkan ada 3 ke 4 kereta telah diberi oleh CEO syarikat yang bukan Islam. Subhanallah. Dia bagi kepada kepada masjid untuk 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 bawa ustaz-ustaz ni penceramah. Dia kata apa? Dia kata saya nak dapat pahala. Dia kata dia nak dapat pahala. Dia kata saya nak dapat pahala. Kalau tak dapat pun tak apa, saya dapat kebaikan. Subhanallah. Tu dia. Kita dapat, orang kata apa, dapat tarik mereka untuk minat kepada agama. Jadi tak salah untuk orang bukan Islam untuk berwakaf, tetapi perlu melalui proses yang betul. Menerusi Majlis Agama Islam negeri-negeri. Kalau Negeri Sembilan tu memang saya tahu, sebab saya terlibat. Masa tu ditunjukkan saya macam mana cara orang bukan Islam untuk berwakaf di Negeri Sembilan. Betul. Kalaulah non-Muslim berwakaf, malu kita bang. Kita kena berwakaf juga. Baiklah. Ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hakim, saya Ismail. Soalan pagi ini saya tanya. Bagaimana cara mendidik hati agar mencapai matlamat wakaf moden dan ikhlasinya agar menjadi seorang jutawan bila mana bertemu dengan Allah SWT kelak? Biasa saya nak belanja satu pantun. Air sirap campur selasih, masak gulai buah peria. Kepada Datuk jutaan terima kasih. Ilmu manfaat, memberi cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh. Datuk nak balas pantun ke? Saya balas jawapan. Bagi jawapan. Okey Datuk, macam mana kita nak didik hati kita untuk pemurah, berwakaf dan jadi jutawan di hadapan Allah kelak? Baik, macam mana nak mendidik diri agar menjadi jutawan di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan dan puan, saya ingat guru saya Syekh Muhammad Sais, dia kata apa? Dia kata kalau nak tahu, nak didik hati untuk minat untuk bersedekah, untuk berwakaf, banyak-banyakkanlah kamu membaca sejarah sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya, yang mana mereka ini kaya di dunia, kaya di akhirat. Kamu baca juga sejarah-sejarah Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW memperjuangkan agama ini dengan hasil wakaf-wakaf yang diberi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan rasa insaf. Yang mana mereka itu walaupun sedikit infak mereka itu, pemberian mereka itu, wakaf mereka, tetapi impak pada negara, impak kepada Islam sampai hari ini memberi kesan kepada kita. Jadi itu sebabnya kalau kita banyak membaca sejarah-sejarah ini akan menyebabkan kita, orang kata apa, lebih lembut hati untuk berkongsi nikmat dengan orang lain. Baik Ustaz, jadi itu antara benda yang boleh kita lakukan, iaitu kita dengarkan sirah-sirah para sahabat dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada orang tanya Ustaz, beza sedekah dengan wakaf ni Ustaz, adakah perbezaan? Silakan. Baik, adakah beza antara wakaf dengan sedekah? Ada Ustaz. Itu sebabnya dalam fiqh dia ada babuz zakah. Dia ada bab zakat. Dia ada bab zakat. Dia ada babul wakaf. Dia ada bab apa? Babus sedekah. Bab sedekah. Dia bahkan dekat syurga pun dia ada pintu sedekah. Subhanallah. Sedekah ni macam mana? Beza tu. Sedekah ini macam contoh saya bagi RM1 atau RM2 atau RM5 atau RM10 atau RM50 kepada orang untuk pergi makan. Pergi makanlah, itu sedekah. Ataupun saya jumpa orang dekat tepi jalan, susah dia beli.
Sedekah. Macam contoh bila kita kata kita pergi baiki kasut kan. Betul. Baiki kasut alah pakcik-pakcik yang kat tepi jalan tu kan. Dia tolong bersihkan kasut kita. Kita boleh je nak buat sendiri. Betul. Tapi kata apalah, kalau aku tak pergi, kalau semua orang pakai kiwi kasut dekat rumah, siapa nak tolong pakcik ni? Betul. Kita pun pergi bagi kasut dia pun buat. Berapa pakcik? RM5 je dek. Dia kata RM5 je dek. Kita pun bagi 10, tak apalah pakcik, RM5 tu keep the change. Kita guna bahasa, kita bagi guna bahasa orang putih. Apa? Kita orang Islam, kita orang Melayu. Kan kita orang Melayu, kita orang Malaysia, kita cakap bahasa Islam sikit. Betul. Apa dia? Tak apa pakcik, bakinya saya sedekah. Subhanallah. Dapat pahala. Keep the change. Kita kata ya Allah, aku nak bagi ni sedekah kepada pakcik sebab dia layak untuk terima sedekah. Kalau wakaf, sebab benda tu pakai habis. Tapi wakaf tak. Wakaf ni satu pemberian yang asetnya, yang nilai asalnya dipegang, tak habis. Subhanallah. Itu wakaf. Meja, pen, alat-alat yang digunakan untuk apa, belajar, ya, itu wakaf. Kereta sebagai contoh, ya, kereta diwakafkan untuk kegunaan college, untuk kegunaan universiti, untuk kegunaan sekolah, untuk kegunaan masjid. Tu orang bagi wakaf apa, kereta jenazah tu. Itu wakaf. Tak boleh habis kereta tu. Dia tak boleh dalam mula-mula masa mula-mula bagi tahun pertama nampak macam van jenazah. Tahun kedua dah tinggal jadi macam kereta. Lepas tu lama-lama jadi macam motor. Apa cerita pula ni? Rupa dia makin kecil. Sebab apa? Di mamah usia. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena benda tu kekal sampailah bila-bila. Dan benda tu boleh dimanfaatkan oleh semua umat Islam. Hatta orang bukan Islam pun tak ada masalah. Sebab dalam riwayat Nabi SAW kata kita akan dapat pahala apabila kita membuat laluan jalan air yang dimanfaatkan oleh semua orang, pun dapat pahala. Laluan sebagai contoh, ada orang dia lalu tepi rumah dia tu laluan mudah untuk pergi ke belakang kan. Untuk pergi ke bendang. Orang kampung banyak buat ni. Dia buat laluan tu, wakaf jalan ni untuk orang berlalu. Lalu lalang. Maka itu juga orang bukan Islam pun boleh lalu, tak ada masalah, dapat pahala kat dia. Bahkan orang bukan Islam akan tengok, wah baguslah, wakaf-wakaf dapat pahala. Cuma saya nak nasihatkan semua orang yang nak berwakaf, tolong pastikan ia berdaftar dengan Majlis Agama Islam. Jangan bagi atas individu. Bahaya. Banyak kes yang dipanggil masalah yang tak selesai, bergaduh-gaduh ni sebab diwakafkan tanah, diwakafkan rumah, diwakafkan kebun atas nama individu. Akhirnya yang dapat tu individu. Kalau orang ni mati, kalau saya wakaf kat haji dekat dai tanah tanpa daftar dengan Majlis Agama, maka akan jadi masalah. Bila haji bila dai meninggal, harta yang saya bagi tu tidak boleh anak-anak yang akan berebut ambil tu. Habis kita. Baik. Jadi itulah perbezaan antara sedekah, wakaf dengan sedekah. Bagaimana pula Ustaz dengan zakat? Tadi wakaf sedekah, ini zakat pula Ustaz. Adakah sama antara zakat dengan sedekah dengan wakaf? Tak sama. Sedekah lain macam saya sebutkan tadi. Ya, benda tu boleh bagi pada siapa-siapa yang tak bagi, yang susah, yang senang, tak ada masalah. Yang susah. Yang susah. Kalau orang senang, macam saya nak bagi pada dai, itu panggil hadiah. Wakaf dia mesti kekal aset. Ya, tapi dimanfaatkan dia punya hasil tu daripada situ. Okey, itu wakaf. Manakala zakat dibayar apabila cukup syarat zakat. Cukup haul, cukup nisab. Haul dia cukup 1 tahun. Faham? Ya. Yang kedua, cukup dia punya kadar. Simpanan, kadar kita simpanan kalau macam di negeri wilayah dan Selangor, dia antara 20, dia ada angka tepat, tu kena rujuk lah. Tapi yang kata contoh, nisab dia 20,000 ke atas kena bayar zakat. Setahun. Dia mesti 20,000 ada dalam akaun selama setahun. Faham? Cukup setahun, maka wajib keluar zakat. Itu zakat simpanan. Zakat pendapatan lain zakat pula. Harta lain, zakat emas lain. Tu semua kena rujuk balik lah. Baik. Jadi itu perkara yang boleh kita lakukan, zakat, wakaf dan sedekah. Baiklah, kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah melakukan 3S, suka, sapa dan sebar. Sebab ialah kadang-kadang makcik ni bukan reti nak mengajar, makcik bukan macam Datuk tak apalah Ustaz. Jadi paling kurang kita tekan, kita komen dan kita sebarkan ilmu pada pagi ini. Baik, saya suka dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di ruangan Facebook, Rahimah Saud. Assalamualaikum doktor dan da'i. Waalaikumsalam. Mutakhir ini ada individu-individu yang mewakafkan kenderaan-kenderaan membawa jenazah atau kerusi-kerusi pesakit. Soalan saya, bolehkah alatan-alatan wakaf itu digunakan bagi pewakaf-pewakaf tersebut? Terima kasih doktor dan da'i. Terima kasih juga kepada Rahimah atas soalan. Okey. Dia bila sebut harta wakaf, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dijaga oleh pemegang amanahnya. Macam kita kat Malaysia Majlis Agama, kan? Jadi sekarang ini, boleh ke saya nak gunakan barang-barang wakaf yang saya dah bagi? Contoh, kan, saya pergi Mekah, saya ada letaklah dalam 10 kereta tolak dekat Mekah kepada travel agent ni. Dia ada pejabat dekat Mekah, jadi dia simpan semua kereta-kereta kereta tolak tu lah, ataupun kerusi roda tu. Jadi bila saya pergi 2 tahun selepas itu, saya tengok ada lagi aku punya 10 ni kan. Tu tanda wakaf, benda tak rosak. Betul. Benda tak habis. Benda tu rosak kena baikilah. Cuma tak habis ada benda tu. Jadi saya pergi, kebetulan masa tu pinggang sakit pula. Boleh tak saya nak pakai saya punya barang wakaf saya tadi? Boleh. Tak salah. Saya pergi buat umrah, siap apa semua, nak balik saya kena letak balik ke situ. Sebab saya dah wakaf. Bukan milik saya lagi lah. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu kena letak balik ke situ. Kita boleh pakai untuk sementara. Tak boleh lah macam saya beli baju ni, saya wakafkan untuk diri saya sendiri. Tak boleh. Dia kena dimanfaatkan oleh orang ramai. Ada macam-macam orang. Betul Ustaz. Dia wakaf. Saya beli kereta, baru beli kereta semalam. Nampak bagus dah Ustaz. Nampak bagus dah. Kereta tu saya pakai sendiri. Tak boleh. Dia kena pakai, dimanfaatkan oleh semua orang. Baik, jadi jangan risau bang, kita boleh gunakan harta yang sudah kita wakafkan. Baik, dari Jajai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita ikhlas nak berwakaf tetapi yang menjalankan amanah rupanya penipu, adakah pahala yang kita dapat sama seperti pahala berwakaf? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Kalau boleh kita kaitkan Ustaz dengan macam hari ni kan, zaman hari ni, contoh macam kita bila tengok iklan wakaf, kita pun okey lah, kita pun nak berwakaf, tapi pemegang amanah tu, bak kata Ustaz tadi, contoh menipu. Jadi bagaimana? Sampai tak pahala kita? Dapat tak? Kita dapat pahala wakaf, tetapi kalau kan pemegang amanah itu dia menipu, dialah yang tanggung dosa. Sebab kita dah bagikan amanah itu kepada orang tu. Betul. Maka selesai dah tanggungjawab kita mewakafkan harta kita, nilai wang ringgit kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pemegang amanah yang hari ni ramai, ya Allah, saya pun sedih bila dengar cerita jadi macam ni, bergaduh anak beranak si pemegang amanah. Sebab dia tak tukarkan nama, dia tak daftar dengan Majlis Agama Islam. Jadi akhirnya tanah yang diwakafkan, tempat yang diwakafkan, rumah yang diwakafkan kepada sebagai contoh pemegang amanah itu telah berebut menjadi harta waris. Jadi susah. Tu sebab saya kata, nasihat saya, pergilah daftar dengan Majlis Agama. Dan hari ini di Malaysia dia ada 2 jenis wakaf yang dikenali sebagai wakaf kita di Malaysia. Pertama, dia panggil wakaf khas. Yang kedua, wakaf am. Wakaf khas ni macam contoh, ini tanah ini buat surau saja, buat masjid saja, saya meninggal dunia, maka tanah itu tak boleh tukar dah. Tak boleh tukar nama, tak boleh nak buat benda lain. Kata itu wakaf untuk masjid, maka masjid lah atau surau. Tiba-tiba Majlis Agama tu kena bagi pada Majlis Agama. Betul. Majlis Agama je, pemegang amanah saja yang boleh tukar. Dia panggil istibdal, tukarkan wakaf tu. Faham? Sebab dia lihat ada maslahat lain yang lebih sesuai. Dekat situ tak sesuai untuk buat masjid, sebab dah ada dah masjid. Jadi apa yang perlu dibuat? Nanti Majlis Agama akan tukar, dia akan jual
diambil nilai itu, dia tambah dekat tempat lain, yang tempat yang ada lebih baik untuk buat masjid, yang memerlukan pada masjid dan surau. Jadi itu sebabnya tasarruful imam manutun bil maslahat. Kita bagi kepada pemimpin-pemimpin yang menjaga amanah wakaf ini untuk buat satu keputusan yang bijak, untuk menguruskan wakaf tadi. Itu dipanggil wakaf khas. Wakaf am lebih baik. Betul. Saya wakafkan kerana Allah Ta'ala. Tak kira lah, yang penting majlis agama buatlah yang terbaik untuk maslahat umat Islam dan negara atau negeri. Betul. Jadi demikian, kita kena fahamlah kaedah-kaedah tersebut kan. Jadi insya-Allah akan memberikan impak yang baik. Baik. Jadi jangan pening kepala, jangan gaduh-gaduh, terus ke majlis agama untuk kita berwakaf. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang wakaf tunai, Ustaz. Ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Wakaf tradisional terdiri daripada aset kekal seperti tanah dan bangunan. Kini wang tunai dan takaful dijadikan harta wakaf. Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk berwakaf tunai? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali atas soalan. Wakaf tunai yang kita nak buat, apakah syarat-syarat dia? Pertama, apa yang kita nak beri itu jelas dan ia diberi secara mutlak, diberi terus. Jadi tak perlulah kita nak minta bagi tahu ke anak nanti boleh ambil balik. Tak ada. Benda tu dah jadi hak milik. Yang kedua, ada pemegang amanah yang jelas. Pemegang amanah yang jelas. Siapa pemegang amanah tu? Kita kena semak. Kita kena tahu. Orang tu mestilah orang berautoriti. Betul. Ya, badan yang berautoriti untuk menguruskan wakaf tunai ini tadi. Macam kita di universiti, di UKM sebagai contoh, kita ada wakaf tunai. KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, dia wujudkan wakaf tunai, nak menggalakkan orang berwakaf secara tunai kepada universiti untuk dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar kita, anak-anak bangsa kita. Jadi oleh sebab itu perlu kita tegaskan bahawa nak berwakaf ni dia kena ada tahu, kena tahu siapa orang yang menguruskan tu. Betul. Baru jadi wakaf. Kalau tidak kita main bagi tanpa silap, dah kena scammer. Oh, sekarang ni scammer pun ramai. Betul, Ustaz. Kan? Kena berhati-hati. Saya pun dah terkena. Muka Ustaz banyak kali keluar. Masalah dia jadikan saya ni sebagai kambing hitam, gambar. Padahal bukan gambar saya. Tolonglah tuan-tuan dan puan. Kalau nampak gambar saya tu bukan saya tu, kena nak ambil betul tak betul, tengok dalam Instagram dan Facebook saya. Tolonglah berhati-hati. Ramai yang dah ada yang bagi 30,000. Baru ni ada seorang jumpa bagi 100,000. Sebab gambar Ustaz? Dia tengok gambar saya. Subhanallah. Tolonglah jangan percaya semua tu. Semua tu tak betul. Tambah-tambah yang jenis wakaf hari ni akan dapat pulangan balik. Oh, ada pulangan balik pula? Mana ada? Pulangan balik tu bukan untuk saya, bukan untuk pemberi wakaf, tetapi untuk umat Islam. Tu jangan percayalah benda-benda macam tu. Jadi betul. Itu nombor 2. Nombor 3, bukan milik orang, macam saya sebutkan tadilah, bukan milik orang lain, itu adalah milik kita. Barulah dia akan menjadi wakaf yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, benda tu memang benda untuk kekal. Ya, untuk kekal, untuk pembinaan benda yang baik dan bersifat kekal. Itu adalah orang kata wakaf tunai yang sangat digalakkan. Macam contoh hari ni kita nak bina masjid kan. Contoh banyak kan contoh masjid dengan surau lah. Kita tak tahu nak guna apa, maka kita boleh orang kata boleh bagi mengikut kaki. Berapa kaki kita nak bayar ikut kaki. Ada bayar ikut meter. Jadi boleh, tidak ada masalah. Baik, jadi 4 perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama, pastikan jelas. Yang kedua, pemegang amanah tu. Yang ketiga, bukan milik orang. Dan yang keempat, untuk masyarakat kita. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Datuk Dr. Izhar Arif. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan saya begini Datuk. Soalan saya begini Datuk. Apabila tanah ni saya tanya tanah yang dah diwakafkan dan ada pemegang tanah, bagaimana Datuk bagi tahu tadi. Persoalannya Datuk, apabila tanah ini telah diubah daripada syarat, apabila sudah diwakafkan, kerajaan mengambil alih tanah itu untuk kegunaan, saya tak pastilah kegunaan apa tu, tak tahulah. Jadi apabila kerajaan mengambil alih dan tanah itu telah ditukar status, daripada dah diwakafkan tadi, kerajaan ambil alih dan tukar status, dan kerajaan bayar pampasan Datuk. Jadi pampasan itu adakah layak si pewakaf tadi
ambil ataupun bagaimana keadaan tanah itu dan bagaimana keadaan pampasan itu sendiri, Datuk. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar. Menarik soalan yang diajukan tentang bila kita wakaf tanah itu diambil oleh kerajaan dan bayar pampasan, bagaimana Ustaz? Di sinilah masalahnya apabila wakaf yang tidak berdaftar dengan Majlis Agama. Dia kena ingat berapa banyak kubur, ya, tanah perkuburan yang dah penuh dengan jenazah pun. Betul. Dah penuh dah kubur kat situ. Dialih sebab nak buat highway untuk negara di masa hadapan. Untuk rakyat Malaysia di masa hadapan. Kalau tak buat highway, akan jadi jam yang teruk, banjir dan sebagainya. Kena buat. Maka kerajaan bayar pampasan kepada harta wakaf tu. Tanah wakaf tadi tu yang untuk kubur tu, kerajaan tanggung, alihkan jenazah jenazah pada tempat yang lain. Tanah itu, nilai tanah itu dia akan nilai dengan harga semasa, kemudian di-manage oleh Majlis Agama. Kemudian dibeli tanah lain. Tanah yang sama dia tak boleh beli bangunan pula. Tanah tu tanah kubur kan. Maka dia kena beli, dia dengan duit yang diberi oleh pampasan tu dia dah deal dah dengan kerajaan kat mana nak letak di tanah perkuburan. Tanah tu kena beli yang baru tu. Maka dengan duit jualan itulah dia bayar ke tanah sana. Nampak tak? Ada orang kata, Ustaz, ada lebih. Ada lebih. Jadi apa Majlis Agama buat? Dia beli tanah lain. Dia besarkan tanah. Kata-kata tanah yang dia kerajaan beli tu lebih kurang 3 ekar. Kan? 3 ekar. Jadi bila sebab tu tengah bandar. Betul. Dapat nilai boleh beli 5 ekar. Subhanallah. Dekat tempat yang baru. Maka duit itu digunakan untuk beli tanah perkuburan, pemindahan tanah perkuburan yang lama kepada yang baru dengan nilai yang telah diberi oleh kerajaan. Pada masa yang sama dia boleh besarkan lagi tanah tersebut untuk digunakan daripada duit tersebut. Jadi oleh sebab itu tanah itu tak boleh diambil oleh ahli waris. Minta maaf ahli waris, kalau disebutkan wakaf memang tak boleh ambil. Minta maaf, tak boleh ya. Carilah duit lain, carilah rezeki lain. Jangan kau sibuk dengan duit wakaf yang ayah kita, atuk kita, mak kita dah buat. Tolonglah, jagalah harta wakaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik Ustaz, ramai juga keliru tentang manakah yang lebih afdal antara, nak tahu apa? Jom kita baca soalan dari Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, manakah yang lebih afdal untuk mewakaf? Adakah wakaf secara moden melalui media sosial atau wakaf yang kita berikan sendiri pada penerima yang memerlukan wakaf tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Asikin. Silakan Ustaz. Mana lebih afdal? Lebih afdal kita bagi wakaf itu kepada pihak yang berwajib. Itu lebih baik. Betul. Sebab nak wakaf-wakaf ni kita kena ingat. Contoh kita wakaf kenderaan. Kita kena fikirkan macam mana nak manage kenderaan tu. Betul, bukan senang. Cuba kena bagi kepada pemegang amanah kepada wakaf tersebut. Lebih selamat kalau kita bagi sendiri. Macam mana nak manage benda tu? Kan rosak, siapa nak baiki? Betul. Kan? Macam wakaf air dekat UKM yang saya buat kan. Paket yang saya punya sendirilah kan. Saya buat, saya manage sendiri, saya jaga. Sebab setiap tahun kena bayar dia punya kos. Betul. Kan? Lepas tu kalau rosak saya akan telefon, tolong datang ni rosak, orang nak minum tak boleh. Air panas tak ada, air sejuk jadi sejuk, jadi sejuk, panas jadi panas. Jadi kita kena bagi kepada orang yang boleh dipercayai ataupun Majlis Agama lebih senang. Betul. Itu lebih baik. Sekarang ni kalau online pun mesti menerusi yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam. Autoriti, itu Ustaz, lebih selamat lah saya rasa. Lebih selamat daripada saya bagi pada da'i. Saya pun tak tahu macam mana. Saya bagi pada da'i baru nak pegang, meninggal dunia pula da'i. Satu hal pula. Jadi baik kita bagi pada yang berautoriti. Baik, jadi yang lebih afdal kita bagi kepada pihak yang berautoriti. Baiklah, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini. Jumpa selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat dan detik ini. Alhamdulillah, masih lagi kita membicarakan tentang bab fiqh, iaitu wakaf moden dan juga aplikasinya. Baik, ada satu soalan yang diajukan oleh Tan Sri Prof. Dr. Nur Azlan. Beliau bertanyakan tentang kalau tengok hari ini banyak harta-harta wakaf yang tidak diurus dengan baik, Ustaz. Jadi apakah tanggungjawab yang diambil oleh pihak pengurus harta wakaf tersebut? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih atas persoalan daripada Tan Sri Prof. Dr. Nur Azlan Ghazali. Kalau kita lihat kepada pemegang wakaf yang telah diamanahkan secara legal, ataupun kita katakan yang telah diamanahkan oleh umat Islam di negeri-negeri, iaitu Majlis Agama Islam negeri-negeri, insya-Allah wakaf itu akan di manage dengan baik, kerana Majlis Agama akan uruskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh syarak dan undang-undang. Itu yang pertama. Nombor dua, yang jadi masalah ini apabila yang saya katakan tadi, wakaf kepada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, ataupun kepada mereka yang tidak diberi kuasa pemegang amanah kepada wakaf-wakaf ini. Ya, tidak diberi kuasa oleh negeri, tidak diberi kuasa oleh Majlis Agama. Jadi cara dia manage ataupun mengurus harta wakaf yang diberi oleh individu, oleh kumpulan-kumpulan tertentu kepada orang-orang ini atau organisasi tertentu, maka menyebabkan banyak isu tanah tak selesai, banyak isu sekolah tak selesai, mahat tahfiz dan sebagainya tak selesai. Maka yang bertanggungjawab atas usaha, atas perbuatan tersebut adalah pemegang amanah itu. Jadi mereka berdosa dan perlu dibuat perubahan kepada pemegang amanah dan berikan kepada orang yang layak untuk memegang amanah tersebut. Kena beringat. Jadi kalau nak paling selamat, nak menyelamatkan kita daripada kerugian, maka teruslah ke Majlis Agama Islam. Baik, satu soalan dari sahabat kita Zulfazli Zulkifli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kita suka berwakaf tunai, tapi dalam masa yang sama kita ada berhutang. Jadi macam itu, adakah kita dahulukan bayar hutang atau sebaliknya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Zulfazli atas soalan. Orang yang berhutang, jika sengaja tidak membayarnya, akan menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dia mampu bayar. Matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, dia tak mau bayar, dia lambat-lambatkan bayar hutang, zulmun. Zalim orang ni. Dia menzalimi orang yang bagi hutang, pemberi hutang. Kesian pemberi hutang. Masa kau susah, kau minta dengan dia, dia dah tolong kamu buat macam tu pula kat dia. Dia dah jadi macam ceti minta hutang pula dah. Kesian duk minta, duk ikut jejak kita, orang tu tukar nombor, pergi cari. Kesian. Masa kau susah dulu, dia lah yang bantu. Nampak tak? Jadi sekarang ini nak bayar hutang dulu ke wakaf? Bayar hutang dululah bang. Sebab dalam Quran pun sebut, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulis. Allah suruh tulis sebab takut lupa. Satu. Nombor dua, kalau mati, harta warisan kita tu apa akan buat? Min ba'di wasiyatin aw dain. Selesaikan wasiat 1/3, lepas tu hutang bayar dulu. Habis hutang barulah nak buat benda lain pun. Barulah boleh difaraidkan. Nampak tak betapa tekannya Islam kepada hutang itu? Hutang wajib bayar, wakaf itu sunat. Jadi jangan kita buat benda-benda yang pelik-pelik. Kita sibuk nak berwakaf, kita sibuk nak bersedekah, sibuk nak berzakat, sibuk nak pergi Mekah, umrah, haji, hutang orang tak bayar. Jangan. Pergi haji pun boleh ditunda semata-mata untuk bayar hutang orang dulu. Subhanallah. Jangan main. Tak dapat haji mabrur nanti. Jadi hutang itu wajib, wakaf itu sunat. Jadi fikirkan. Baik Ustaz, ada satu soalan dululah masa saya pergi ke satu surau. Ada seorang pakcik tanya saya, kalau orang dulu dia ada wakafkan kayu kan, contoh nak buat surau kayu lah. Tapi bila dah masuk zaman hari ini, orang runtuhkan surau kayu, orang buat surau dinding, surau batu. Jadi bagaimana dengan pewakaf kayu yang dahulu Ustaz? Okey, dia wakafkan kayu. Zaman dulu kan orang ni wakaf tanah, orang ni wakaf kayu, orang ni wakafkan elektrik dan sebagainya. Jadi sekarang ni dah buat baru dah. Jadi Majlis Agama buat macam mana? Ada yang Majlis Agama dia pindahkan ke tepi. Maksudnya surau kayu itu masih ada, cuma dia bersambung dengan apa tahu? Dengan masjid yang baru. Jadi wakaf yang lama tu masih ada. Mungkin dia akan jadikan
dia bersambung dengan masjid. Jadi program-program mengaji Al-Quran masjid kat dalam tu. Betul. Program-program sekolah kafar budak-budak kat situ. Jadi masjid digunakan untuk kebaikan. Ditukar ya kepada status masjid yang dulu surau yang kecil menjadi masjid yang besar. Itu tidak ada masalah, dibenarkan. Masih boleh diguna pakai. Okey, baik. Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail dari Rawang. Ya, silakan Kak Yat. Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat nak tanya, adakah kita dibolehkan mewasiatkan rumah kita ni untuk dijadikan wakaf pada anak yatim? Adakah itu nanti akan melibatkan harta faraid atau macam mana Ustaz? Dan lagi satu Kak Yat nak minta nasihat Ustaz, adakah baik kita menubuhkan yayasan keluarga sebagai untuk mengumpul dana wakaf, tapi untuk ahli keluarga saja? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat. Dua soalan yang dia ajukan menarik berakal Ustaz. Yang pertama tadi itulah tentang kita mewasiatkan rumah kita untuk diwakafkan. Bagaimana Ustaz? Boleh atau bagaimana? Kalau wasiat wasiat kena ingat bila kita meninggal, harta wasiat ini berlaku selepas mati. Pengagihannya selepas mati wasiat ni. Ya. Jadi kalau kita wasiat kepada keluarga, rumah kita tu kepada sekolah ke, untuk jadikan sekolah ke, untuk dijadikan tempat perlindungan Ibnu Sabil ke orang tua-tua dan sebagainya, boleh, tetapi dengan syarat nilai rumah itu atau tanah itu atau harta itu tidak melebihi 1/3 harta keseluruhan. Kalau lebih daripada 1/3 tak boleh, sebab Nabi sebut as-sulusu kathirun. 1/3 tu dah kira banyak, sebab bakinya kena bagi keluarga kita lah. Betul. Kan? Kalau yang kedua tadi, sesuai tak nak buat wakaf yayasan keluarga untuk kita kutip duit, kita kumpul anak beranak punya duit dan kita jadikan kita buat satu wakaf. Betul. Ya, buat hubungan dengan majlis agama Islam negeri-negeri. Jadi tidak ada salah. Dan boleh jadikan wakaf zuri juga, wakaf keluarga, wakaf ahli, ya, semua tu boleh. Betul. Apa-apa pun bincang dengan pihak Majlis Agama Islam Negeri, insya-Allah mereka ada mekanisme yang terbaik untuk selesaikan masalah harta kita yang banyak itu. Ya, jadi benda boleh bincang, kenapa kita nak gaduh. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita membincangkan tentang topik fiqh, iaitu wakaf moden dan juga aplikasinya bersama dengan guru kita Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baiklah, kita nak teruskan soalan di pagi ini dari sahabat kita Salina YB. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ada dua soalan nak tanya. Soalan pertama, apa yang saya akan dapat sekiranya saya membuat wakaf atas nama mak dan ayah saya? Yang kedua, soalan, perlukah kita meletak nama pewakaf untuk pengguna mendoakan pewakaf tersebut? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. #Ustaz maintain handsome. Subhanallah. Tu doa tu Ustaz. Ada. Terima kasih kepada Salina YB atas soalan. Patut terpilih dia #Ustaz Mantin Handsome. Allahuakbar. Silakan Ustaz. Okey. Apa yang Salina dapat? Kalau dia wakaf untuk mak bapak dia, pertama dia akan dapat pahala kerana menjadi anak yang solehah. Betul. Nombor 2, dia akan dapat pahala kerana menguruskan harta dengan bijaksana untuk kebahagiaan ibu bapanya di alam sana. Tu 2. Nombor 3, dia Salina juga akan mendapat pahala kerana menjadi contoh anak yang baik kepada orang lain. Bila dia buat macam ni, harta wakaf dikembangkan, ya, lepas tu umat Islam peka terhadap wakaf, maka akan jadilah satu kekuatan ekonomi, jihad ekonomi yang baik untuk umat Islam di seluruh negara, insya-Allah. Itu yang pertama. Nombor 2 tadi, adakah kalau kita berwakaf ini
nama pewakaf tu kita nak letakkan. Contoh saya wakaf, letak nama saya. Okey, kalau nak wakaf letak nama, boleh, tak ada masalah. Ada yang dia kata wakaf itu umum untuk semua mereka yang telah pergi daripada keluarga kita. Ada yang buat umum je tu, ada yang khusus terus. Saya letak nama arwah ayah. Maka orang boleh tengok Al-Fatihah. Ya, semoga Allah, tak ada masalah. Orang akan ingat, orang akan doakan yang baik-baik kepada arwah ayah kita, ibu kita, atuk kita, nenek kita dan sebagainya. Baik, jadi no problem kalau nak letakkan nama-nama pewakaf. Tapi sungguh nak bagi tahu satu benda tuan-tuan. Boleh Ustaz, silakan. Bila kita berwakaf ni kan, kita wakaf untuk arwah ayah kita. Niatkan untuk arwah ayah kita. Kita tahu mungkin dia tak sempat ke apa semua kan. Dulu arwah ayah kita tak ada duit, sekarang ni kita berduit, kita tu wakafkan untuk dia. Kita keluar duit kita. Percayalah, Allah akan ganti balik duit kita itu min haitsu la yahtasib. Kita pun tak tahu mana datang rezeki itu. Betul. Allah datangkan melimpah ruah. Percayalah. Tak percaya, korang buat dulu baru percaya. Betul Ustaz. Tadi kita bincangkan tentang wakaf tanah, wakaf tunai. Ini ada orang bertanya tentang wakaf selipar Ustaz, daripada Asli Yushaidi. Assalamualaikum Datuk, Da'i serta seluruh kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya kita meletakkan kasut atau selipar di masjid-masjid dan surau-surau untuk kegunaan jemaah berwuduk dan ke tandas? Adakah termasuk dalam kategori wakaf? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dan kalau boleh saya tambah, kita wakaf selipar, tengok-tengok hilang pula selipar. Jadi bagaimana Datuk? Silakan. Dia wakaf ni, dia termasuk daripada wakaf sosial. Ya, yang mana kita bagi kegunaan untuk selipar untuk orang ambil wuduk, untuk orang masuk tandas. Wakaf-wakaf yang seperti itu boleh, tidak ada masalah. Cuma perlu dimaklumkan kepada pihak masjid dan pihak surau agar ia dimanage dengan baik kan. Kalau katakan benda itu dah rosak ataupun selipar tu dah terputus, jadi pihak masjid akan mencari dana lain untuk mengganti dan sebagainya. Itu tak ada masalah, boleh. Cuma ada orang dia tak letakkan itu sebagai wakaf. Dia ada letak, dia kata pakai habis, pakai sedekah, kira pakailah sampai bila-bila. Dia hadiahkan untuk masjid, dia akan dapat pahala selagi mana selipar itu diguna pakai. Jadi kalau boleh, untuk berwakaf ini kita bagi wakaf umum, bagi kepada masjid selagi mana masjid itu menguruskan, bagikan yang terbaik kepada pihak jemaah. Itu adalah wakaf kita yang lebih selesa dan tidak mengikat kita. Jadi yang terbaik kita wakaf umum kepada pihak masjid. Soalan seterusnya dari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Manakah yang lebih afdal, wakaf online secara total jumlah yang besar sekali sahaja atau konsisten secara bulanan dengan jumlah yang sedikit? Terima kasih atas pencerahan. Okey. Kalau kita mempunyai jumlah yang besar, lebih afdal kita bagi sekaligus untuk memudahkan proses pembangunan harta wakaf itu dengan baik. Betul. Bila kita bagi banyak, kata contoh nak buat kubah sebagai contoh. Kubah tu harga RM500,000 kan. Bila orang berwakaf, ada orang masuk RM50,000. Kalau dia masuk sikit-sikit RM50,000, bila nak siap kubah tu. Jadi kalau orang tu dia ada duit, dia ada RM50,000, memang dia mampu. Dia pun bajet RM50,000, dia keluarkan RM50,000, orang ni RM50,000, orang ni RM50,000. Cukup berapa kali orang bagi, dah cukup RM500,000, dah boleh buat kubah masjid. Betul. Jadi dalam hal ni, kalau ada duit berlebihan, kita pun mempunyai kemampuan bagi total yang besar, itu lebih baik. Kalau tak mampu, kita buat cara ansur-ansuran. Buat sikit. Wallahualam. Jadi mengikut kemampuan kita. Kalau tak mampu, sikit pun okey. Kalau yang mampu, bagilah dalam jumlah yang besar. Dan soalan seterusnya yang menarik perhatian saya ialah dari Nur Ajikin Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, bolehkah dengan wakaf lisan saja boleh diberikan tanpa saksi, hanya mereka berdua? Kerana sering berlaku bila dah nazar. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Bila sebut wakaf secara lisan, antara dua orang saja, itu bahaya. Tak digalakkan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lempar diri kamu, harta kamu dalam kebinasaan. Bila berdua ni tidak ada saksi, bahaya. Susah. Betul. Jadi apa-apa, harta tu bukan jadi wakaf, tetapi akan jadi milik kepada seseorang individu yang tidak ada amanah.
Itu bahaya, kita tak tahu. Lepas mati dia lain. Betul. Itu sebabnya dalam bab hutang, tak kira adik-beradik, tak kira siapa, suami isteri pun kena tulis. Sama juga macam harta waris. Kita kena pastikan kita ini tahu yang mana boleh, yang tak boleh. Dan kita kena ada penjelasan yang jelas, ada hitam putih. Betul. Hibah pun, kalau nak buat hibah lepas mati ke apa benda sebelum mati, semua kena jelas. Sebab bila mati ni, kita mati je, berubah terus. Betul. Menantu jadi hantu. Menantu jadi hantu. Betul. Jadi semua berubah. Adik-beradik ipar duai. Dah jadi apa dah? Jadi mengarut-ngarut dah, bergaduh sebab tanah yang sekarang kera. Jadi oleh sebab itu, biar ada saksi. Betul. Dan dibuat dengan dokumen yang jelas. Baru boleh, jangan pakai niat atau pembalisan je, tak betul. boleh. Ada S, ada D, saksi dan juga dokumen yang jelas. Baik, kita ada lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Datuk Ustaz Dahi. Ya. Saya ni Haji Harun daripada Kuala Terengganu, Pembadak Kuala Terengganu. Silakan Haji Harun. Ya, saya nak tanya gini. Soalan saya, dulu ada misal kata ginilah. Ayah kita telah wakaf tanah tu 1 ekar untuk buat ikut bandar lah orang nak buat apa, tapi pihak tu buat surau, tapi lebihan tanah tu banyak lagi di sebelah dia tu, jadi buat surau tu separuh ya. Jadi separuh lagi tu anak-anak nak tutup balik. Boleh atau tidak, nak tanya Datuk? Okey, itu saja ya. Baik. Terima kasih kepada Haji Harun Yusof dari Gong Badak, Terengganu. Bunyilah Ustaz, Terengganu tu Ustaz. Terengganu kita. Terengganu kita. Okey Ustaz, bagaimana? Silakan. Okey. Ingat ya anak-anak, apabila ayah atau ibu telah wakafkan harta untuk masjid, itu dia harta tu, tanah tu, saya 1 ekar tu, untuk surau atau masjid, maka anak-anak tolong jangan kacau itu tanah. Walaupun lebih, dia letak 1 ekar mu pandai-pandai nak ambil berkena. Tengok Ustaz kecik ganu lah. Itu. Ni tanda Ustaz marah ni kalau kecik ganu. Tak boleh lagi tu. Jadi maknanya anak-anak ni pun tolong hormati keputusan mak ayah tu. Betul. Kadang-kadang mak ayah ni orang tua-tua, manalah masa nak pergi ke majlis agama apa semua. Tak boleh. Betul. Dia anak-anak lah patut menguruskan benda itu, bawa ke majlis agama, uruskan semua. Setuju. Contoh macam arwah atuk saya dekat Melaka. Mak saya orang Melaka, ayah orang Kelantan, saya orang Selangor. Saya boleh mana-mana. Dibesarkan kat Syria. Selesai masalah. Jadi mak saya ada tanah dekat arwah atuk, tinggalkan tanah untuk anak-anak dia. Jadi adalah tanah yang anak beranak ni ada beberapa ekar dah. Kebetulan kampung tu memerlukan kubur. Tanah kubur. Dia wakafkan. Tanah tu atas nama atuk, bagi atas nama anak-anak. Jadi anak-anak bersetuju buat satu surat, pergi hantar ke majlis agama, uruskan, tukar jadi wakaf. Dapat atuk? Dapat. Kita patut memudahkan. Jadi sekarang ni anak-anak nak minta yang baki tu, tak boleh. Tak boleh minta. Itu harta masjid, harta surau yang diwakafkan. Jadi apa nak buat yang wakaf yang lebih-lebih tu? Apa nak buat? Kalau katakan ada lebih, boleh buat rumah sewa atau kedai sewa. Kedai tu boleh kita buat. Cari duit lain buat untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan rumah kedai. Faham? Lepas tu kedai itu disewa. Duit sewaan itu masuk kepada masjid atau surau untuk dimanfaatkan oleh jemaah surau. Tak apa. Macam Masjid Haram tu. Masjid Haram Makkah. Kalau ikutkan kos lampu, kos mana datang semua tu? Betul. Mahal kan depan tu bangunan tinggi tu. Betul. Clock tower lah, hotel-hotel depan, semua tu wakaf. Subhanallah. Jadi semua hasil hotel, harta sewaan hotel semua tu diberi manfaatnya kepada Masjid Haram untuk dimanfaatkan oleh umat Islam seluruh dunia. Sama Masjid Nabawi. Kalau siapa nak bayar tu. Betul. Bukan sikit bang. Aircon saja berapa? Juta sebulan bayar. Tapi siapa bayarkan duit mana? Tu duit wakaf tu lah. Subhanallah. Nampak tak? Wallahualam. Baik, jadi kalau nak ambil memang tak boleh. Tapi kalau tambah, dipersilakan. Baik, saya suka juga dengan satu soalan dari Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah faedah dan manfaat dari wakaf secara moden dalam bentuk aplikasi menerusi media sosial dan bagaimana meyakini ianya sah dan mendapat faedah di akhirat kelak?
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Muhammad Hafizi. Okey, ada 3 jenis benda yang kita kena faham. 3 prinsip yang kita kena faham bila kita nak berwakaf secara online ke bersemuka ke, tak kisahlah. Yang pertama, pastikan kekal modal wakaf. Barang wakaf tu, modal wakaf mesti kekal. Hari ni kita bagi dalam bentuk tu kan, modal tu mesti kekal. Jangan pulakan modal habis buat makan anak beranak, tak boleh. Makan ADK, tak boleh. Itu mesti kena guna betul, jadikan barang kekal. Nombor 2, keanjalan agihan manfaat. Anjal ni maksudnya boleh digunakan dalam semua benda lah. Maknanya tu macam tanah tadi kan, tanah orang kat Terengganu tu, ada walaupun surau dah terbina, dah ada lebihan lagi. Dia nak buat rumah-rumah dan manfaat tu rumah-rumah sewa atau kedai-kedai sewa, kedai-kedai untuk disewa, maka duit sewaan itu diambil untuk kegunaan tu, keanjalan. Boleh digunakan dan dimanfaatkan. Kat tu sebab kena daftar dengan Majlis Agama ni senang, dia akan guide kita betul-betul. Ni masalah individu yang risau ni. Yang ketiga, mestilah taqarrub ila Allah, baru Allah terima. Buat tu bukan nak menunjuk kat dalam Facebook aku bagi wakaf, tak. Dia buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, baru dapat. Wa illa fala, kalau tidak tak dapat apa-apa. Baik, jadi 3 faktor yang perlu kita lihat. Yang pertama, kekal modal wakaf. Yang kedua, keanjalan. Dan yang ketiga, taqarrub kepada Allah. Baiklah, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan tak molek jika kita tak tutup dengan sedikit bacaan doa. Persilakan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirna bil ghina ila 120 hasanah. Wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin wa huwa arhamur rahimin wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin dan juga panel kita iaitu Ustaz Muhammad Abdullah di bawah topik Sirah Haji Debaran Arafah. Macam biasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, makan durian tak ingat diri, makan pula tanpa basmalah. Jom berwakaf, didik hati agar tenang di yaumul akhirah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.